Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jom belajar pengajar perniagaan semester yang pertama bersama Cikgu Rizal, bahagian ke-7. Untuk video kali ini, kita akan tengok topik yang terakhir dalam bab yang pertama, perniagaan dan persekitaran, iaitu entiti dan juga aktiviti perniagaan. Tapi video kali ini, kita akan fokus kepada jenis pemilikan entiti perniagaan yang pertama, iaitu milikan tunggal. Objektif pembelajaran kita pada hari ini diharapkan pada akhir video ini, yang pertama pelajar-pelajar dapat menyebut ciri-ciri perniagaan milikan tunggal. Yang kedua dapat menerangkan cara penubuhan milikan tunggal. Yang ketiga dapat menerangkan kelebihan dan juga kelemahan perniagaan milikan tunggal. Video kali ini kita lebih fokuskan, kita akan tengok yang pertama, apakah itu perniagaan milikan tunggal. Yang kedua, apakah ciri-ciri yang terdapat dalam perniagaan milikan tunggal. Yang ketiga, langkah-langkah dalam penumbuhan perniagaan milikan tunggal, dan yang terakhir sekali kita akan melihat kelebihan dan kelemahan yang ada pada perniagaan milikan tunggal. Jom kita tengok apakah itu perniagaan milikan tunggal. Perniagaan milikan tunggal ni dimiliki oleh seseorang individu yang mempunyai tanggungjawab peribadi terhadap hutang, iaitu liability tidak terhad. Perniagaan milikan tunggal ni dia punya owner seorang saja dan biasanya liability ataupun tanggungan dia ialah tidak terhad. Liability tidak terhad ni bermaksud apabila perniagaan mengalami kerugian, dia bukan terhad terhadap modal yang dilaburkan saja, tapi melibatkan barang-barang peribadi. Sebagai contoh, sekiranya perniagaan mengalami kerugian RM10,000. Walaupun perniagaan nak tumbuhkan perniagaan hanya RM5,000 saja. So maknanya dia bukan setakat RM5,000, dia kena selesaikan RM10,000 tersebut. So bagaimana nak selesaikan? So mungkin harta peribadi milik pemilik akan terlibat dalam proses pembayaran hutang tadi. Di Semenanjung Malaysia tertakluk di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956, Pindaan 1978, Akta 197, manakala di Sabah dan Sarawak tertakluk kepada enactment negeri masing-masing. Perniagaan milikan tunggal ini merupakan jenis perniagaan paling banyak dan tertua di Malaysia. Antara perniagaan yang paling popular di Malaysia. Sebagai contoh, perniagaan milikan tunggal ni kedai runcit Ravi, pasar mini kaya, kedai Robi, kedai Dobi Haru dan sebagainya. Itu contoh-contoh perniagaan milikan tunggal. Mari kita lihat ciri-ciri perniagaan milikan tunggal. So di sini dia ada beberapa dimensi ataupun item yang cikgu berikan. Berkaitan dengan perniagaan milikan tunggal, ciri-ciri perniagaan milikan tunggal. Yang pertama, dari sudut pemilik, perniagaan milikan tunggal, pemiliknya hanya seorang sahaja. Dari segi modal, perniagaan milikan tunggal ni biasanya modal diperoleh daripada diri sendiri, daripada tabung ataupun pinjaman daripada keluarga ataupun rakan-rakan yang terdekat. Dari segi untung atau rugi, dimiliki sepenuhnya oleh pemilik. Dalam arti kata lain, kalau dia mendapat keuntungan, so dia akan menguasai sepenuhnya keuntungan tersebut. Dan sekiranya rugi, so dia akan tanggung bersendirian rugi tersebut. Dari sudut pengurusan, diuruskan sepenuhnya oleh pemilik itu sendiri. Biasanya dia akan dibantu oleh beberapa pekerja dan biasanya pekerja tersebut di kalangan ahli-ahli yang dikenali sahajalah. Dari sudut akta, tertakluk pada Akta Pendaftaran Perniagaan 1956, Pindaan 1978, Akta 197, manakala Sabah dan Sarawak tertakluk pada enactment negeri masing-masing. Entiti tidak berasingan, maknanya dia sekalikan. Dari sudut cukai, cukai keuntungan tidak dikenakan terhadap milikan tunggal, hanya dikenakan cukai individu sahaja. Sekiranya syarikat ataupun perniagaan milikan tunggal mendapat keuntungan yang banyak, keuntungan tersebut tidak dikenakan cukai, tapi individu ataupun pemilik akan dikenakan cukai individu. Liability tidak terhad. Liability macam kita terangkan tadi, iaitu tanggungan. Tidak terhad maknanya tidak terhad terhadap modal yang dinaburkan saja, walaupun kos penumbuhan mungkin RM10,000, tapi sekiranya mengalami kerugian RM20,000, so dia kena selesaikan total keseluruhan kerugian tersebut, dan harta peribadi milik pemilik mungkin akan terlibat dalam proses pembayaran balik hutang-hutang tadi. Dari sudut contoh, contohnya kedai runcit alih, kedai runcit rambut, cyber cafe dan sebagainya, itu contoh-contoh perniagaan milikan tunggal. Dari sudut pembubaran, perniagaan milikan tunggal akan terbubar jika pemilik meninggal.
Okey, so sekiranya waris dia nak menyambung perniagaan tersebut, dia perlu daftar semula. Okey, ikut proses yang ditetapkan dan boleh sambung balik perniagaan. Okey, tapi asasnya kalau pemilik meninggal, so automatik perniagaan tersebut akan terbubar. Seterusnya kita tengok pula langkah-langkah penumbuhan perniagaan milikan tunggal. Okey, perniagaan milikan tunggal didaftarkan dengan pendaftar perniagaan di SSM, Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Okey, pemilik perlu isi borang PNA 42 bagi mendapatkan kelulusan nama. Setelah dapat kelulusan nama, pemilik mengisi borang A dan yang terakhir sekali, pendaftar perniagaan keluarkan CJ perakuan pendaftaran iaitu borang D kepada pemilik. Kita tengok pula kelebihan dan kelemahan perniagaan milikan tunggal. So, yang pertama, kelebihan milikan tunggal, kebebasan. Dimiliki oleh seorang pengusaha. Okey, pengusaha tersebut bebas menentukan corak perniagaan, hak kebebasan ke atas perniagaan terhadap untung dan rugi, bebas untuk membuat keputusan perniagaan. Ini daripada sudut kelebihan yang pertama, kebebasan. Pemilik bebas nak menentukan corak perniagaan dia, mana lokasi dia, apa style yang nak dilakukan. So, sebab dia seorang je pemilik, dia tak perlu mendapatkan pandangan ataupun pendapat daripada pihak yang lain. Okey, yang kedua, mudah ditubuhkan dan mudah dibubarkan. Okey, perniagaan mudah ditubuhkan dan dibubarkan kerana tidak banyak prosedur yang perlu diikuti. Itu kelebihan yang kedua. Yang ketiga, kos penumbuhan yang sangat rendah, iaitu modal yang kecil untuk memulakan perniagaan. Kos seperti guaman pendaftaran syarikat, kos lesen perniagaan tidak tinggi. Okey, dan mampu dibayar oleh pemilik-pemilik yang ingin menubuhkan perniagaan milikan tunggal. Okey, sebagai contoh, kedai runcit ataupun kedai burger dan sebagainya, itu contoh-contoh perniagaan milikan tunggal. Okey, dan kos untuk menubuhkan perniagaan tersebut adalah rendah berbanding dengan jenis entiti perniagaan yang lain, syarikat dan sebagainya. Okey, cukai hanya dikenakan sekali saja, iaitu cukai pendapatan individu. Okey, so dia tidak dikenakan cukai keuntungan. Itu kelebihan dia lah. Okey, ini pula antara kelemahan perniagaan milikan tunggal. Yang pertama, tanggungan liability tidak terhad. Okey, yang cikgu dah terangkan sebelum ni. Maknanya bila kita mengalami kerugian, harta peribadi milik pemilik, okey, mungkin akan dilibatkan sekali dalam proses pembayaran hutang tersebut. Okey, perniagaan milikan tunggal juga, kelemahan dia sukar untuk berkembang. Okey, kerana modal yang terhad dan juga kecil. Okey, sukar untuk kita meluaskan perniagaan kita. Yang ketiga, sukar untuk mendapatkan sumber kewangan. Disebabkan kebanyakan peniaga tidak mempunyai sumber kewangan yang mencukupi. Ini menyukarkan pinjaman daripada pihak bank untuk memulakan perniagaan dan mengembangkan perniagaan. Dan kebanyakan peniaga-peniaga milikan tunggal juga dia punya dari sudut keuangan, laporan keuangan dia agak ringkas. Okey, so bila kita submit pinjaman kepada bank dan sebagainya, bank hilang keyakinan sikit terhadap peniaga milikan tunggal ini, dan ini akan menyukarkan kita untuk mendapatkan sumber kewangan daripada bank-bank dan sebagainya. Okey, jangka hayat perniagaan pendek. Maknanya apabila peniaga meninggal dunia, secara automatik perniagaan milikan tunggal tersebut akan terbubar. Pergantungan terhadap seorang individu, peniaga tersendiri melakukan semua operasi perniagaan. So, kalau kata pemilik itu yang kurang berkemahiran, mungkin dia terror bab menghasilkan produk tapi dia tak pandai dalam bab pemasaran dan sebagainya. So, itu antara kelemahan perniagaan milikan tunggal berbanding dengan entiti perniagaan yang lain. Okey, so itu sahaja perkongsian cikgu untuk video kali ini. Dan kita akan tengok entiti perniagaan yang lain pada video yang akan datang. Terima kasih.